Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Yani fil lail nahnu madha? Waktu malam ni kita agak madha la natashaddadu natasahal fil amr insya-Allah. Rubama yani ana la uksiru bil arabiyah, mungkin pada waktu malam ni ustaz tak banyak cakap Arab lah ya, macam biasa sebab kita anggap kurang formal sikit lah ya berbanding dengan kelas pada waktu petang. InsyaAllah nuwasil ma tawaqafna, kita sambung apa yang telah pun kita tangguh petang tadi. Yani madam sawfa natahaddas an asabah ma'al ghair insya-Allah, asabah ma'al ghair. Baik. Nah. Baik ayuhal abna wal banat. Anak-anak sekalian, insya-Allah kita akan bincangkan satu jenis asabah yang lain yang namanya asabah ma'al ghair. Nah, qabla hada, sebelum ini kita dah ambil asabah bin nafs. Asabah yang pertama asabah bin nafs, yang kedua asabah bil ghair. Dan ini jenis yang ketiga dalam bab aqsam al-asabat. Ini jenis-jenis asabah berdasarkan kepada asabah apa anak-anak? Siapa ingat? Asabah dari sudut apa tu, sebab dia mendapat asabah itu ada dua. Ya. Yang pertama kita panggil asabah as-sababiyah. Jadi as-sababiyah ni dia tidak ada bahagian-bahagian pula. Terbahagi kepada berapa bahagian tidak ada ya. Sebab as-sababiyah ini sebabnya ialah melepaskan hamba, itu saja. Itu saja, sebabnya adalah melepaskan hamba. Siapa yang berhak menjadi asabah, dia adalah al-mu'tiq wal mu'tiqah, wa asabatuhum al-muta'assibuna bi anfusihim. Ia hanya tertentu kepada mu'tiq, tuan yang membebaskan hamba, mu'tiqah iaitulah perempuan yang bebaskan hamba. Kalau dia orang dah mati, maka turunlah asabah itu kepada asabah mereka pula ya, sampai ke bawah. Dan kita tak tak bagi contoh, kita tak bincang panjang lebar nazran ila maza adam wujud maza al-abd al-abdu atau yani maza naqul al-wala fi yaumina hada, maksudnya tidak ada wala ataupun hamba abdi ini pada zaman kita. Sebab itulah kita tak bercakap bincang panjang lebar. Baik. Asabah yang kedua kita panggil asabah nasabiyah, nasab dengan sebab kekeluargaan. Asabah dengan sebab kekeluargaan. Asabah inilah yang terbahagi kepada ustaz pun dah tak ada suara. Asabah inilah yang terbahagi kepada berapa jenis anak-anak? Terbahagi kepada 3 jenis. Ya, terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama dinamakan sebagai asabah bin nafsi. Ya, mal murad bil asabah bin nafsi akhazna. Apa yang dimaksudkan dengan asabah bin nafs kita pun dah ambil, kita pun dah faham. Kemudian kaedah tauris al asabah bin nafs kita pun dah bincangkan. Ya, yang pertama, kaedah pertama kita dahulukan apa? Al jihah. La yaris jihah mutaakhirah madama yujad, jihah al-mutaqaddimah kan. Itu yang pertama, jihah. Kemudian iza tahadat jihah, kaedah yang kedua, sekiranya jihahnya sama, maka kita tengok kepada siapa? Kita tengok kepada darajah, yakni aqrab darajah ila al-mayyit yaris wa yahjibu al-ab'ad, yang paling dekat dengan si mati dia yang mewarisi, dan pada masa yang sama dia menghalang orang yang lebih jauh. Wa iza tahadat darajah, jihahnya sama, darajah sama, barulah tengok kepada maza aqwa qarabah, yang mana paling kuat hubungannya dengan si mati dari sudut hubungan darah, paling kuat. Dan akhir sekali dia kata kalau iza tahadat al-jihah summa ad-darajah summa al-quwwah, maka macam mana cara perwarisan?
warasu jami'an waqtasamu al-mal bisawiyah fima bainahum. Ya, mereka semua mewarisi dan kita bagi harta secara sama rata kepada mereka. Wa akhadna madha al-amsilah, kita pun ambil juga contoh-contoh ataupun kita dah bincangkan sekali dengan contoh. Hadha ma yata'allaqu bi al-asabah bin nafsi, ya. Dan asabah bin nafsi ini kalau anak-anak tengok ya, dalam carta itu ada kan, semuanya kebanyakannya ataupun semuanya lelaki, bukan kebanyakannya, semuanya lelaki, dan mereka tak perlu kepada orang lain. Sebab itulah digelar sebagai bin nafsi. Dia menjadi asabah itu dengan sebab dirinya sendiri. Bin nafsi dengan sebab dirinya sendiri. Pangkat yang ada pada dirinya, statusnya menjadikan dia adalah asabah. Iaitulah dia tu anak lelaki, dia cucu lelaki daripada anak lelaki sampai ke bawah. Dia adalah ayah, dia adalah ayah kepada ayah si mati, sampai ke atas. Dia adalah saudara kandung si mati, dia adalah saudara sebapa si mati, dia adalah anak saudara, anak lelaki kepada saudara kandung lelaki, ya. Begitulah. Maka mereka ini kita gelar mereka sebagai al-asabah bin nafsi. Okey, baik. Intahina al-qismu al-awwal. Dengar baik-baik ya, ustaz tak akan ulang dah ni. Ini rasanya kali yang ke-10 ustaz ulang ni, ya. Okey. Yang kedua namanya asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi maksudnya asabah dengan sebab orang lain dia menjadi asabah. Diri dia tak jadi asabah kalau dia duduk seorang-seorang di dalam apa? Di dalam sebagai waris pusaka, maka dia adalah ashabil furud. Dia hanya mengambil qada saja. Sebab itulah dalam taifannya dia kata hiya zu hiya du fardin. Maksudnya dia adalah orang yang terima dengan qadar. Wa takunu al-asabah bi sababi madza? Bi sababi akhihi fi darajatihi wa fi quwwatihi. Disebabkan oleh saudaranya yang sama darjatnya, yang sama kekuatan hubungan darahnya dengannya, fatu'assibu au fatakunu ta'siban bihi, maka dia menjadi asabah itu dengan sebab saudara lelaki tadi, ya. Dan dia ada 4 orang. Yang pertama bintun, anak perempuan, diasabahkan ataupun menjadi asabah dengan sebab ibnun. Kemudian bintu ibni, ya, bintul ibni, cucu perempuan daripada anak lelaki, dia menjadi asabah dengan sebab ibnu al-ibni, ya. Dengan sebab cucu lelaki daripada anak lelaki. Kemudian al-ukhtu asy-syaqiqah, iaitulah saudara perempuan kandung, diasabahkan oleh asy-syaqiq, ya, al-akh asy-syaqiq, iaitulah saudara lelaki kandung. Dan al-ukhtu li abin diasabahkan oleh al-akh li ab, iaitulah saudara perempuan sebapa, saudara perempuan sebapa si mati diasabahkan oleh saudara lelaki sebapa. Dan syaratnya mestilah ittahadat ad-darajah wal quwwah. Maksudnya dia jihad tu memang pasti dah sama, ya. Mereka juga disyaratkan darjatnya sama, kekuatan hubungannya sama, ya. Dan dikecualikan 2 golongan. Yang pertama aulad al-um, saudara-saudara seibu. Maka saudara-saudara seibu mereka bukan menjadi asabah. Itu kena ingat. Yang kedua, kepada masalah apa? Masalah cucu perempuan daripada anak lelaki sekiranya bersama dengan cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki, ya. Walaupun mereka tidak sama darjat, asalnya cucu perempuan itu tak dapat, yang dapat cicit, ya. Tapi oleh kerana cucu perempuan itu dia lebih dekat dengan si mati, cucu perempuan tu boleh minta, wahai cicit, aku nak kamu menjadi asabah dengan aku, ataupun bantu aku untuk menjadi asabah, ya. Aku menjadi asabah dengan sebab kamu, ya. Dan akhirnya dia dapat asabah 2 orang dan dibahagi harta itu lizzakari mislu hadil unsayain. Baik, naqul hadza qad intahaina. Nau asani al-asabah madza ma'al ghair, ya. Yani min nau daripada bahagian asabah an-nasabiyah. Asabah an-nasabiyah. Okey. Ada pertanyaan. Hal hunaka soal? Ada pertanyaan tak anak-anak? Masih Ustaz. Jelas ke tak jelas? Jelas. Jelas. Okey, baik. Sekarang ni kita pergi kepada jenis yang ketiga yang mendapat asabah. Jenis yang
ketiga Jenis yang ketiga ini namanya asabah ma'al ghair. Dia menjadi asabah. Siapakah dia? Nanti kita sebut. Ma'a, bersama. Sekiranya dia bersama. Bersama dengan siapa? Ghair, orang lain. Jadi asabah ini tertentu kepada dua sahaja. Yang pertama ialah al-ukhtu asyaqiqah, saudara kandung perempuan. Yang kedua al-ukhtu minal ab. Ini yang kedua. Jadi orang tanya, siapakah asabah ma'al ghair ini? Asabah ini dua orang ini. Ya? Okey, ma'a, bersama. Bersama dengan siapa dua orang ini boleh menjadi asabah? Sekiranya bersama dengan yang pertama anak perempuan sahaja ataupun cucu perempuan. Bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, ataupun bahasa lainnya kita panggil far'un unsa, furuk waris daripada kalangan siapa? Daripada kalangan perempuan. Far'un unsa, furuk waris daripada kalangan perempuan. Jadi kalau kita dapati masalah seperti ini, maka kita beri al-ukhtu syaqiqah ataupun al-ukhtu minal abi ini sebagai asabah. Dan bila ditanya asabah apa? Kenapa dia dapat asabah? Kita jawab ini namanya asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Sebab itulah dalam buku anak-anak terus dibuat. Fa idza taraka al-mayyitu bintaini. Iza taraka, sekiranya si mati meninggalkan dua orang anak perempuan. Wa ukhtan syaqiqatan aw li abin. Dan bersama dengan dua orang anak perempuan ini, saudara perempuan kandung ataupun saudara perempuan sebapa. Warasat al-bintani sulusain. Dua orang anak perempuan ini dapat berapa? Sulusaini. Mana sulusain? Dapat 2/3. Bil farq. Maksudnya 2/3 dengan kadar lah. Kadarnya adalah 2/3 kama sabaka, seperti mana yang telah dijelaskan dalam apa? Dalam bab ashabi al-furu. Dalam bab ashabi al-furu. Dan Ustaz ada tambah video tu tentang ashabil furu. Minta tolong anak-anak tengok. Ustaz akan balik semula rasanya kepada ashabil furu, sebab baru ni Ustaz ada tinggalkan. Ustaz tak sempat nak habiskan, tak nak kejar bab berikutnya. Nanti kita akan balik semula. Cuma ashabil furud ini anak-anak dah tahu siapa yang dapat 1/2, siapa dapat 1/4, siapa dapat 1/8. Itu semua anak dah tahu. Siapa dapat 2/3, siapa dapat 1/3 dan 1/6. Dan juga 1/3 baki. Yang tu Ustaz dah terang. Cuma secara terperinci dengan contohnya itu Ustaz tak sempat terang. Ustaz tak sempat terang. InsyaAllah kita akan balik semula lah. Satu masa nanti kita akan balik semula. Baik. Wa akhazat al-ukhtu asyaqiqah aw li'ab sulus al-baki bit-ta'sib. Maksudnya 2/3 diambil oleh dua orang anak perempuan ini. Kemudian ukhtu syaqiqah, atau kalau ditinggal ukhtu syaqiqah lah yang dapat. Kalau tak ada ukhtu syaqiqah, dia ada ukhtu li'ab, maka ukhtu li'abin lah yang akan dapat. Apa yang dia dapat? Sulus al-baki, 1/3 lagi yang masih baki, tetapi dia dapat 1/3 ini bukannya qadar, sebab ukhtu syaqiqah dengan ukhtu li'ab tak dapat 1/3 qadar dia, tak ada fardu 1/3 dia orang ni. 1/3 ini diperolehi secara apa? Ta'siban. Ta'siban ini nama apa? Asabah ini dinamakan apa? Asabah ini dinamakan sebagai asabah ma'al ghair. Asabah ini dinamakan sebagai asabah ma'al ghair. Naam, baik. Aina dalil? Aina ad-dalil? Di manakah dalil asabah ma'al ghair ini? Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, fa innahu su'ila 'anil bin wa bintu ibn wa ukhti madha wa ukhtin faqala. Ketika dia ditanya, su'ila ni ditanya, mabni lil majhul, ditanya. 'Anil bin, tentang perwarisan anak perempuan, seorang anak perempuan. Wa binti ibn, dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Wa ukhtin, dan saudara kandung perempuan, ataupun saudara perempuan. Tak tahulah ni kandung ke tidak, sebab ukhtin umum. Ukhtin ni maksudnya saudara perempuan. Kata Ibnu Mas'ud, la aqdiyanna, aku akan putuskan, aku akan hukum fiha, kepada masalah ini, balik kepada masalah faraid ini. Seorang lelaki mati ataupun seorang perempuan mati meninggalkan anak perempuan, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan daripada anak lelaki, dan seorang saudara perempuan. Jadi aku akan
selesaikan masalah ini biqada an-nabi SAW, sebagaimana yang telah diselesaikan, yang dihukum oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil binti an-nisfu, kepada anak perempuan 1/, berapa? Nisfun. Anak perempuan dapat berapa? Nisfun 1/2. Wali bint al-ibni as-sudus. Apa di sudus? 1/6. 1/6. Okey. Wali ukhtin ma baqiya. Nampak tak? Ukhtin ma baqiya. Inilah apa dipanggil wajhud dalalah kita. Di sinilah kita mengambil dalilnya. Dan kepada saudara perempuan itu, dia ambil yang selebihnya. Jadi selebih ni, inilah yang dinamakan sebagai at-ta'sib. Maksudnya dia menerima dengan cara asabah. Dia dapat lebih. Allahu Akbar. Apa ni? Okey. Okey. Dia akan dapat at-ta'sib. Wah, ni tak boleh ni. Okey. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak tahulah. Ikut dia lah ya. Okey. Faham lah ya? At-ta'sib. Taib. Ra'aitum ayyuhal abna' wal banat. Jelas ke tak lagi hadis ni? Jadi bila orang tanya asabah ni asabah apa? Asabah ini namanya asabah ma'al ghaib. Sebab saudara perempuan bersama dengan anak-anak perempuan dan juga cucu perempuan. Naam, taib. Ini contoh dia. Seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, meninggalkan 2 orang anak perempuan, ni sebagai contoh. Meninggalkan syaqiqah. Katakanlah di bawah ni anak-anak, kita tambahlah ya. Walaupun dekat sini tak ada, ustaz tambah seorang lagi. Contohnya kita panggil akh, saudara lelaki. Al-akhu, al-akh, saudara lelaki, li'abin. Saudara lelaki seayah, sebapa? Al-akh, saudara lelaki, li'abin, daripada sebelah ayah sahaja. Syaqiqatun, saudara perempuan kandung. Maka bahagian 2 orang anak perempuan ini berapa? 2 orang anak perempuan. 2 orang anak perempuan. Berapa anak-anak? 2/3. Naam, mereka akan dapat 2/3. Syaqiqah ni kita bagi apa? Berdasarkan kepada hadis Ibnu Mas'ud tadi, kita bagi dia asabah. Namanya asabah ma'al ghair. Jadi kalau dia dah dapat asabah, tak? Al-akh li abin ni, walaupun si mati ada juga saudara lelaki. Orang lelaki ni, sepatutnya saudara lelaki ni asabah bin nafs. Betul ke tak? Tetapi kita dah bagi asabah kepada syaqiqah. Maka al-akh li abin ini tak dapat. Walaupun dia lelaki. Faham ya? Tak dapat. Sebab itulah bila kita tahu masalah macam ni, kita tanya kepada sister in Islam ke, ataupun kita tanya kepada apa? Kita tanya kepada golongan feminism. Feminin ya tak? Feminism. Feminism ni maksudnya yang nak memperjuangkan hak-hak wanita. Ya? Yang duduk ungkit apa? Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, tak adil. Ya? Kita tanya mereka, dalam masalah ni awak tak nak ke perjuangkan hak saudara lelaki sebapa? Sebab apa kita perlu perjuangkan hak saudara lelaki sebapa ni? Dengar baik-baik. Anak perempuan ni selagi dia tak berkahwin dan dia tidak ada waris-waris yang lain, siapakah yang diwajibkan menjaga 2 orang anak perempuan ini? Anak perempuan, kena ingat ya, orang perempuan mesti ada penjaga, mesti ada wali. Kalau dia dah berkahwin, maka suamilah yang menjaganya. Kalau dia tak berkahwin, kalau ada ayah, ayahlah menjaganya. Kalau ayah tak ada, ada datuk sebelah ayah, datuklah yang menjaganya. Datuk sebelah ayah. Ya? Okey. Kalau datuk sebelah ayah tak ada, moyang sebelah ayah tidak ada, maka yang wajib menjaganya adalah saudara-saudara dia. Maksudnya adik-beradik lelaki dia. Faham ke tak? Okey. Kalau adik-beradik lelaki dia tak ada, anak saudara dia tak ada, semua tak ada belaka, maka yang wajib menjaganya siapa dia? Adalah adik-beradik sebelah ayah dia. Sama ada adik-beradik kandung sebelah ayah ataupun adik-beradik sebelah sebapa. Bermakna 2 orang anak perempuan ini yang wajib jaga dia siapa? Li abin. Ini wajib. Dia wajib jaga 2 orang anak perempuan ini.
Ya, tetapi dari sudut harta pusaka, ahli abin ni dapat harta pusaka. Asalnya dia waris. Tetapi bila syakikah dah dapat asabah ma'al ghair, ahli abin ni tak dapat harta pusaka. Ahli abin ni tak dapat harta pusaka. Dia hanya jaga je dua orang anak perempuan ini. Nafkah kena bagi, pakaian kena bagi, perlindungan kena bagi, semua kena bagi kepada dua orang ini. Seumpama anak dia kena jaga. Ya, dia adalah bapa saudara kepada dua orang anak ini. Faham tak anak-anak? Faham ke tak faham? Tak faham? Pening kepala. Faham? Ustaz rasa ragu-ragu dengan kefahaman anak ni. Allahu Akbar. Okey. Baik. Jadi sepatutnya pak saudara ni anak perempuan ini dengan ahli abin ni, ini adalah bapa saudara. Kalau nisbah hubungan mereka berdua, ini adalah bapa saudara sebapa. Bapa saudara sebapa kepada mereka. Sebab ini adalah adik-beradik sebapa dengan ayah mereka. Jadi hubungan mereka ni adalah bapa saudara sebapa. Ni bapa saudara sebelah ayah. Jadi bapa saudara ni kena jaga ni dua orang anak perempuan ni. Ya, bulan puasa bayar zakat fitrah, bapa saudara kena keluar. Kalau tak bayar, bapa saudara ni akan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah dua orang ni berkahwin dan dia ada suami, barulah terlepas bebanan al-akh li abin ini daripada dua orang anak perempuan saudaranya. Ya, saudara sebapanya yang telah meninggal dunia. Tetapi kesian tak? Dia dapat tak harta pusaka? Dia dapat tak? Tak dapat. Ya. Kenapa sister in Islam ataupun golongan feminism yang memperjuangkan hak sama rata, biar adil, apa dok cakap dalam bab ni? Kalau anak-anak jumpa dia orang, biasanya peguam-peguam lah kan, tunjuk masalah ni, tanya dia, adil ke tak untuk al-akhli abin ni? Kalau ikut sebenarnya, ya, sepatutnya orang lelaki ni kena berjuang, ya tak? Tapi kita orang lelaki alhamdulillah, tak ada bawa kepala sendiri sebagaimana yang berlaku kepada orang barat yang mudah menghasut orang perempuan supaya rebel, tak ada rebel, memberontak kepada agama. Ni ustaz dah start nak marah dah ni. Bukan nak marah ke anak-anak, nak marah kepada golongan yang tak reti bahasa tu. Ya? Mereka pandai rebel saja. Maksudnya nampak masalah di sisi mereka, mereka perjuangkan. Tetapi bila tak nampak keuntungan di sisi mereka, mereka senyap diam saja. Sebenarnya mereka lagi tidak adil. Walaupun mereka kata mereka lah yang paling adil. Jadi kita ni mudah saja anak-anak. Dalam bab harta pusaka ini, ya, kita kita rela dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bahagikan. Ya, itu yang sangat penting. Kita rela dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita mengambil hak kita, jangan mengambil hak orang lain. Ya, ada kala kita dapat banyak, alhamdulillah. Ada kala kita dapat sikit, alhamdulillah. Ada kala kita tak dapat langsung, alhamdulillah, tak ada masalah. Sebab harta semua milik Allah Taala. Kekayaan itu Allah Taala yang bagi. Orang yang kaya bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil balik. Orang yang miskin bila-bila masa Allah Ta'ala boleh bagi harta kepada dia. Ya, tidak ada masalah. Jadi bukan sebab harta pusaka itu yang menyebabkan kita kaya. Faham ya? Itu kaedah yang sangat penting lah dalam pengurusan harta. Tak mana-mana pun kita orang Islam kena percaya segala harta adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Hukum Allah Ta'ala kita dahulukan. Ya, adil tak adil itu hanya bersifat manusia yang material. Ya, Allah Ta'ala itu yang lebih adil segala-galanya. Kalau dia nak, dia boleh bagi apa saja yang dia suka. Kadang-kadang bukan dibagi dalam bentuk harta, kadang-kadang dibagi dalam bentuk kelapangan, kadang-kadang dibagi dalam bentuk ketenangan hati, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi dalam bentuk kesihatan. Ya, kesihatan. Sebab itulah Rasulullah kata ni'matan maqbudatan kasirun minan nas. Ya, dua nikmat yang sangat-sangat kita lupa ataupun kita tak sedar pun dia satu nikmat kepada kita, as-sihhatu wal faragh. Ya,
dua nikmat yang dilupai oleh manusia, yang tak disedari oleh manusia, ialah nikmat sihat dan juga nikmat lapang. Lapang hati, lapang perasaan, masa dia banyak, dia lapang, tidak sibuk kejar sana, kejar sini, jatuh sakit, sakit kepala, duit banyak pun nilainya tidak ada apa-apa sebenarnya. Baik, ayuhal abna wal banat. Okey, itu tazkirah saja, tidak ada kena-mengena cuma Ustaz nak bagi tahu saja. Contoh ini kalau orang tanya, orang cakap banyak pasal Liz Zakari mislu hadil unsayain, tunjuk contoh ni. Tanya, awak nak perjuangkan sangat, sepatutnya awak perjuangkan hak ni, saudara lelaki sebapa. Jangan setakat kata tak adil kepada orang perempuan saja. Yang ini juga tak adil kepada orang lelaki, kenapa tak diperjuangkan? Baik, macam mana cara kita nak bagi? Asal masalah daripada 3, betul tak? 2/3 daripada 3, 3 bagi 3, 1, 1 kali 2, 2. Maksudnya 2 bahagian. Siap seorang, kalau 2, ini bagi 2. Tak payah kali dah kan? Lebih berapa? Asabah? Lebih 1 bahagian. Jadi senang saja. Setiap seorang dapat 1 lah. Bintun dapat 1, bintun yang kedua dapat 1 bahagian. Syaqiqatun dapat 1 bahagian. Yang ni, tak tahulah kalau anak-anak tak pandai nak kira. Okey. Ustaz bagi nombor yang agak sukar sikit lah Cuba congok. Ataupun boleh buka dah apa tu Ustaz punya dalam bentuk PDF tu. Kalau dah buka dah tak ada apalah. Baca je lah. Kalau tidak, maksudnya 126 bahagi 3 berapa? Setiap satu bahagian? 42. 42,000. Allahu Akbar. Fatahallahu alaih. Begitulah kita kira. Jadi 4 12. Mana 42? 12 bagi 4 3. Betul? 3 kali 4 12. 6. 60 bagi 4 berapa? 6 bagi 4 1 4. Betul? Lebih lagi apa? Lebih lagi 2. 20 bagi dengan 4 5. Macam mana boleh 42,000? Ustaz kira 31,500, betul tak? 42,000? Ustaz bagi 3 Ustaz. Oh, patutlah bagi 3. Betul. Ustaz salah bagi. Tu dia. 12 bagi 3 4, 6 bagi 3 2, 42,000. Ustaz bagi 4 buat apa tadi? Tengok tu anak-anak. Sikit je sikit je. Jadi hati-hatilah hati-hati. Okey. Jadi 126 bahagi dengan 3. Ustaz bagi 4 tak tahu kat mana. Peninglah tu. Yang tengah marah sangat tu jadi pening. Minta maaf banyak-banyak. Baik. Maksudnya anak-anak dah pandai lah tu. Alhamdulillah. Okey, jelas ke tak jelas lagi? Jadi syaqiqah dekat sini, inilah namanya al-asabah apa? Al-asabah ma'al ghair. Jadi kalau dekat sini orang yang lebih rendah daripada syaqiqah, akh li'ab, ibnu akh syaqiq sebagai contoh. Ibnu akh apa tu? Li'abin, am syaqiq, am li'ab, semuanya akan terhijab dengan syaqiqah. Sebab syaqiqah bila dia dapat asabah ma'al ghair, dia kedudukannya seumpama syaqiq. Dia kedudukannya seumpama saudara lelaki kandung. Setaraf dengan saudara lelaki kandung yang menghijab orang yang lebih rendah pangkatnya. Baik. Naam. Okey, seterusnya. Okey, tengok sini pula. Bintu ibn. Kemudian ukhtu minal ab. Okey, tolong bagi. Bintu ibn dapat berapa anak-anak? Bintu ibn dapat berapa? 1/2. 1/2. Ahsanti. Kenapa 1/2? Kenapa tak di 2/3? Sebab dia seorang je. Baik, terima kasih. Terima kasih Ain Nabila. Sebab bintun seorang diri saja. Kalau 2 orang, kalau 2 orang, 2 orang barulah dia dapat 2/3. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Maksudnya 2 ataupun lebih. Tapi kalau seorang dia akan dapat 1/2. Dalilnya yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unsayain. Allah Taala telah berpesan bahagian anak-anak kamu ini lizzakari, yang lelaki itu, mislu hadhil unsayain, seumpama 2 bahagian anak perempuan. Setiap anak lelaki dia dapat 2 bahagian berbanding dengan seorang anak perempuan.
fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa. Kalau tak ada anak lelaki dan ada anak perempuan saja, fa in kunna nisaan fawqa snatain, lebih daripada dua ataupun lebih, itu kata ulama, dua ataupun lebih, falahunna sulusa ma tarak, mereka dapat 2/3. Wa in kanat wahidatan, kalau dia seorang diri, seorang saja, falahan nis, maka dia akan dapat 1/2. Okey. Ukhtu minal ab. Ukhtu minal ab. Kalau tak ada bintu ibn, ukhtu minal ab akan ambil 1/2 ini. Tapi oleh kerana dah ada bintu ibn, ambil 1/2, ukhtu minal abi ini dia akan dapat apa? Dia akan dapat apa? Namanya ashabah ma'al ghair. Walaupun di bawah ni datang, contohnya datang ibnu, sebab bawah daripada ukhtu ataupun akh minal ab, ibnu lah. Ibnu akh li abin. Kalau datang kat bawah. Bawah daripada lagi am, pak saudara, pak saudara si mati, am syakik. Am syakik. Walaupun datang orang-orang ini, am syakik ataupun am li abin. Am li ab. Ada semua ni orang lelaki ramai ni, 3 jenis orang lelaki. Oleh kerana dah ada ukhtu minal ab ambil ashabah ma'al ghair, ini semua tidak dapat apa-apa harta, walaupun bintu ibn itu sepatutnya yang lelaki inilah kena jaga. Yang ashabah bin nafsi inilah kena jaga anak perempuan ini. Tetapi dia tak dapat sebab ashabah telah pun diambil oleh ukhtu minal ab. Asal masalah daripada 2, separuh daripada 2 berapa? 1, lebih lagi berapa? 1 untuk ukhtu minal ab. Kalau harta itu ada 72,000, maksudnya seorang akan dapat berapa anak-anak? 36,000. Okey. Kalau tanah 2 ekar, seorang akan dapat 1 ekar. Kalau tanah setengah ekar, seorang akan dapat, kalau tanah yang peninggalan si mati ada setengah ekar, bintu ibn dapat berapa? Suku ekar. Suku ekar. Allahu Akbar. Fatahallahu alaiki. Jawapan yang sangat mudah. Baik. Okey. Jadi, sekali lagi ini cuma ulangan sajalah ya. Kita ada ashabah bin nafs. Kita ada ashabah bin nafs. Kita ada ashabah bil ghair. Apa dia maksud ashabah bin nafs ini? Mestilah dengan tertib berikut ya. Tertib berikut. Ada apa tu? Ada berapa orang? Ada 11 orang. Ada 11 orang. Ke berapa orang? Tak ingat dah semua sekali. Waris lelaki ada 12 orang. Waris lelaki yang mana mereka ini dapat ashabah bin nafs. Manakala ashabah bil ghair ialah ibn ma'abin. Sebenarnya dia ada lagi ni. Dia tertinggal satu. Ibnu ibn bersama dengan siapa? Bersama dengan bintu ibn. Bintu ibn. Okey. Ukhtu syakikah bersama akh syakik, akh li'ab bersama dengan ukhtu li'ab. Ni pening kepala dia Kalau ustaz suka letak perempuan dulu sebab perempuan inilah ashabah bil ghair. Faham tak maksud ustaz? Kalau ustaz ini betul. Ini betul. Ukhtun syakikah, sebab ukhtun syakikah inilah yang ashabah bil ghair ini bin yang di belakang ini. Faham tak anak-anak? Sepatutnya ashabah bil ghair ini kita susun macam mana? Kita susun kalau apa tu? Sepatutnya kita susun macam ni. Yang ni ialah orang tulis kan. Sepatutnya kita tulis bintun, dia adalah ashabah bil ghaib. Dengan siapa dia menjadi ashabah? Dia menjadi ashabah dengan ibn. Ni baru betul. Kemudian bintu ibn. Bintu ibn, dia menjadi ashabah dengan sebab apa? Dengan sebab ibnu. Okey. Kemudian ukhtun syakikah. Ukhtun syakikah. Shin ni maksudnya syakikah. Dia menjadi ashabah dengan sebab apa? Dengan sebab akh syakik. Tu macam tu. Okey. Dan akhir sekali ukhtu li'ab, saudara perempuan sebab apa? Dia menjadi ashabah dengan sebab apa? Dengan sebab akh li'ab. Akh li'ab. Okey. Akh li'abin. Jadi orang inilah sebenarnya ashabah bil ghair. Inilah ashabah bil ghair. Okey. Yang ghair ini ghair. Okey. Kemudian seterusnya ialah ashabah
ma'al ghair. Dia adalah apa dia? Ukhtun ma'a bin. Sama ukhtun syakikah ataupun ukhtun li abin bersama dengan bin ataupun bintu ibin. Dia panggil furu' waris unsa. Baik, ayuhal abna wal banat. Ini adalah ringkasan sahaja. Jadi siapa-siapa yang nak ulang kaji cepat, inilah apa tu yang ada dalam tu anak-anak, ahkam al-ammah lil asabah. Yang pertama kita bincang tentang apa? Tentang jihad al-asabah. Al-bunuwah, al-ubuwah, al-ukhuwah dan juga al-a'mam. Yang terakhir walak ni sebab dia jihad apa? Dia sepatutnya tidak ada jihad sebab dia tak sama dengan yang di atas ini. Yang di atas ini nasabiyah, dia adalah sababiyah. Okey. Baik. Kemudian seterusnya apa tu? Tertib bil jihad, tertib bil darajah, tertib bil quwah. Ini tertib asabah dari sudut apa tu? Dari sudut kaedah siapa yang berhak mewarisi di antara satu sama lain. Ini adalah kaedah perwarisan asabah bin nafs, asabah bil ghair dan juga asabah ma'al ghair. Ini adalah kaedah perwarisan mereka. Baik, ini hanyalah kita kata apa? Naam. Intahina ataupun kita kata habislah berkaitan dengan bab asabah. Okey. Baik. Al-an na'ti ila mazayil abna wal banat. Kalau masih ada masa lagi, kita tengoklah dahulunya. Harap-harap masih ada kesempatannya. Iaitulah nak rehat dah anak-anak? Cukup dahulu ke ataupun anak-anak apa tu masih lagi mampu untuk kita tengok sedikit tentang al-hijab, al-hajbu. Sebab lawan dengan asabah adalah al-hajbu. Lawan dengan asabah apa dia? Al-hajbu. Sebab itulah belajar faraid ni dia senang je. Setiap bab itu dia ada kaitan dengan bab yang sebelumnya. Setiap bab yang kita belajar itu dia ada kaitan dengan bab sebelumnya. Jadi kita belajar asabah, lawan asabah. Asabah ni dia dapat semua harta. Lawan dia adalah orang yang apa? Yang disekat ataupun orang yang terhalang daripada mendapat harta pusaka. Okey. Baik, macam inilah ya. Ustaz apa tu? Ustaz share dulu. Kita tengok dulu, paling kurang pun kita tengok dari sudut apa? Tarif-tarif dia sebelum kita pergi lebih jauh. Okey. Boleh ke? Boleh ke anak-anak? Boleh Ustaz. Boleh bersedia tak apalah sebab malam ni kita buat apa sempoi-sempoi je kita bincang sempoi-sempoi je. Al-hajbu. Tadi Ustaz dah maklumkan kenapa kita belajar al-hajbu. Al-hajbu ni maksudnya terdinding, terhalang. Sebab al-hajbu ini dia seumpama berlawanan dengan at-ta'sib. Kalau at-ta'sib dia dapat semua harta. Al-hajbu ini dia terhalang daripada mendapat harta. Jadi dan dia ada kaitan yang sangat apa? Yang sangat rapatlah di antara dua tajuk ini. Sebab bila ada orang yang menjadi asabah, maka waris yang lebih jauh, yang lebih jauh, sama ada jauh dari sudut jihah dia ataupun jauh dari sudut darjat dia, jauh dari sudut kekuatan dia, kekuatan kekeluargaan dia, kuwah qarabah itu, maka mereka akan terhalang, mahjub. Mereka akan terhalang. Sebab itulah kita belajar bab al-hajbu. Izan ma huwa al-hajbu? Apakah yang dimasukkan dengan al-hajbu? Baik. Izan ta'rif awalan. Kita pergi kepada ta'rif. Ta'rif al-hajbu. Fil lughah ma huwa? Dari sudut bahasa, al-man'u maksudnya halangan. Taqul, sekiranya kamu berkata hajabahu, maksudnya dia terhijab. Apa maksudnya? Mana'ahu minad dukhul. Maksudnya kita halang dia daripada masuk. Dan daripada perkataan inilah penjaga pintu istana ataupun kita panggil pengawal peribadi kepada sultan ini kita panggil hajib al-malik. Maksudnya hajibun, orang yang menghalang orang lain daripada mendekati raja. Liman ihi annas min dukhul alaih. Liman ihi kerana dia menghalang. Dia ini balik kepada inilah. Domer ini balik kepada al-hajib. Liman ihi an-nasa
kerana dia menghalang orang ramai min dukhul alaihi, daripada masuk jumpa dengan siapa? Dengan raja ataupun mendekati seseorang raja itu. Anak-anak kena faham ya, kita belajar bahasa Arab ini domain ini sangat penting. Menghalangnya, kerana dia menghalang, liman ihi, dia menghalang, dia siapa? Jadi daripada situ baru kita faham ayat. Baik. Idzan hadza makna al-man'u. Al-mahjub huwa maf'ul, sah wala la? Kalau al-hajbu huwa al-man'u, idzan mahjubu bimakna maza? Mamnu'u. Allahu akbar, ya. Mamnu'. Apa makna mamnu'? Mamnu'. Terhalang. Mamnu' ni maksudnya dihalang lah, kena halang, mamnu'. Sebab tu kalau kita larang orang, mamnu', tak boleh buat. Mamnu'. Hadza mamnu'un. Benda ini dihalang oleh kepada kamu daripada mendapatkannya. Hadza mamnu'. Orang Arab memang dia guna perkataan ni lah. Ya akhi mamnu'. Kalau kita salah cakap tak? Kalau kita salah cakap, kita mencaci ke, kita bercakap apa kita panggil, tidak sopan ke, dia kata hadza mamnu' ya akhi. Ini dilarang, ini dihalang. Siapa yang halang? Agama kita halang ke, ataupun undang-undang yang halang ke, dia panggil hadza mamnu'. Dan di antaranya ayatlah dalam surah Al-Mutaffifin, dalam surah Wailul lil Mutaffifin kan. Dalam ayat ke-15 tu Allah Taala sebut kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Apa maksud ni anak-anak? Apa maksud dia ni? Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Okey. Apa ayat yang sebelumnya? Bagus juga ni. Ustaz pun tak ingat ayat sebelumnya walaupun dah hafal. Okey. Apa ayat yang sebelumnya anak-anak? Surah Al-Mutaffifin. Kalla bal. Okey, apa dia? Allahu Akbar. Sebenarnya Ustaz dah hafal. Ala qulubihim. Okey, baik. Okay. Dah jumpa dah. Okey. Kata apa? Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun. Okey. Okey. Jadi ini cerita ya. Cerita tentang apa? Sebab sebelum tu dia kata wailu yauma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Ya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya. Kemudian apa tu? Ini adalah ciri-ciri dalam ayat ini. Allah Ta'ala sebut ciri-ciri seorang yang Allah Ta'ala kata yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir lah. Ya? Sebab itulah hukuman kepada mereka, ya? Hukuman mereka ialah kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka, ya, terhalang pada hari tersebut, pada hari apa? Yauma idzin ni hari apa? Hari kiamat, ya. Pada hari pembalasan itu mereka terhalang, mahjubun ni terhijab, dihalang ataupun dilarang untuk apa? An rabbihim, daripada melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah anak-anak, kata ulama, ya, antara nikmat yang paling besar kita manusia ini di hari akhirat kelak bukannya nikmat masuk syurga, tetapi nikmat yang paling besar ialah nikmat dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada hari ini kita tengok ramai orang yang bergaduh tentang Allah Ta'ala, betul tak? Itu yang berlaku Wahabi, ya tak? Kemudian apa? Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan sebagainya, kan? Jadi masing-masing
ayat sifatnya ada yang mentakwil, ada yang tak nak takwil, bergaduh sama sendiri hari ni tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala itu memang di atas dunia ni kita tak dapat lihat pun, sebab Allah Taala itu perkara gaib. Allah Taala itu perkara gaib. Allah Taala tak izinkan kita untuk melihatnya. Malah Jibril alaihissalam sendiri pun tak dapat lihat Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Taala tak bagi nampak, sebab Allah Taala dia memiliki semua, Kalau Allah Taala izinkan bagi nampaklah. Tapi kalau Allah Taala tak izinkan, siapa-siapa pun tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pertanyaan kita ni, Allah Taala suruh kita sembah Allah Taala. Allah Taala suruh kita percaya, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh bagi faraid, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Kita bagi ikut perintah Allah Taala. Ya tak? Tapi perintah Allah Taala tu siapa? Kita tertanya-tanya. Sekarang ni pun kita tertanya-tanya, ya tak? Sebab itulah nikmat yang paling besar, seperti mana dalam surah ini, nikmat paling besar kepada orang yang beriman pada hari akhirat kelak ialah dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setengah-setengah tu kata, kalau kita dapat lihat Allah Subhanahu wa taala itu padahlah, tak payah makan, tak payah minum, tak payah apa-apa dah. Maksudnya nikmat yang kita kata paling kemuncak lah yang Allah Taala bagi kepada makhluknya bila Allah Taala menunjukkan segala sifatnya, sifat zatiyahnya itu kepada hamba-Nya yang kita tak tahu pun zat Allah Taala itu macam mana. Kita tak tahu pun. Kita cuma boleh mengisbatkan sebagaimana Allah Taala kata kepada diri dia. Itu sekadar itu sajalah. Sebab Allah Taala itu benda gaib. Kalau kita kalau kita dok cakap banyak, Allah Taala begini, begitu, tak takwil macam ni, takwil macam tu pun, sekalipun, maksudnya kita bercakap dengan cara apa? Dengan cara kita tak tahu, Allah Taala tak tunjuk, tapi kita dok bercakap. Macam kita bercakap kepada benda yang kita tak tahu. Sebab itulah banyak dalam Al-Quran Allah Taala larang kan, kalau kamu tak tahu jangan bercakap. Rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib ni, walaupun kisah itu kepada kisah, malam ni kena baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi kan Allah Taala sebut, ada orang kata bilangan mereka sadisuhum wakalbuhum wasama niyatuhum, ada yang kata 7, ada yang kata 8 dan sebagainya. Rajman bil ghaib, masing-masing ni buat tekaan je. Jadi begitu jugalah tentang diri Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing buat tekaan je. Allah Taala tu kita kata, bila Allah Taala kata Ar-Rahman ala arsyistawa, maka kita pun takwil, bukan masuk arash, bukan itu, bukan, Allah Taala tak perlukan benda tu semua. Kita takwil lah. Ikut suka hati kita takwil. Tapi betul ke tidak, wallahu taala alam. Hanya Allah Taala yang tahu tentang dirinya, sebab Allah Taala itu ghaib. Jadi pada hari kiamat kita dah selesai masalah ni. Hari kiamat selesai masalah ni, kita dapat lihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada orang yang beriman. Manakala kepada orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana ayat-ayat yang sebelumnya, maka Allah Taala kata mereka ini akan terhalang daripada mendapat nikmat tersebut. Takkan kenal Tuhan mereka sampai bila-bila. Okey. Okey ke? Boleh? Boleh Ustaz. Faham ya? Jadi anak-anak, pengajarannya, jangan biarkan diri kita di akhirat kelak menjadi orang yang rugi. Kita di dunia ni, kita dah percaya kepada Allah Ta'ala. Kita dah, dah beriman kepada segala perintah Allah Ta'ala. Hak mana Allah Ta'ala suruh kita buat, maka berharaplah, berdoalah agar kita tidak termasuk dalam kalangan orang yang mana Allah Ta'ala menutup pandangan mereka kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita. Tak dapat nikmat yang paling hebat ini. Baik. Seterusnya, ini maksud al-hajbu fil lughah. Dari sudut syarak pula apa dia? Dari sudut istilah apa dia? Dari sudut istilah ialah man'u man qama bihi sababul irsi. Man'u, mana larangan ya. Larangan. Kenapa dia tak kata hajbu? Maksudnya hajbu juga kat sini. Sebab kalau tidak dia jadi daur lah. Daur ni maksudnya kita datang perkataan yang sama. Sebab itulah diganti perkataan hajbu itu dengan man'u. Man'u ni maksudnya halangan, larangan. Larangan kepada siapa? Man qama bihi sababul irsi. Apa sebab perwarisan? Ingat tak?
Kalau nak dapat harta pusaka, kita kena ada sebab berwarisan, betul tak? Waris-waris nak mewarisi si mati, dia kena ada sebab, ada hubungannya dengan si mati. Jadi apa sebab tersebut anak-anak? Yang pertama an-nikah. Yang pertama ialah perkahwinan. Betul tak? Yang kedua apa dia? Yang kedua an-nasab ataupun al-qarabah. Betul tak? Ini sebab yang kedua. Ini kalau tak hafal tak tahulah ni ya. Ini sangat penting. Nanti nak jawab malam esok macam mana ni? Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga Al-wala. al-wala. Iaitulah yang membebaskan hamba. Inilah 3 sebab yang menyebabkan seseorang itu dapat mewarisi. Jadi man'u man qama bihi sababul irsi. Kita halang orang yang dah ada sebab mendapat menjadi warisi mati ini. Kita menghalang suami daripada mewarisi isterinya ataupun menghalang anak daripada mewarisi harta pusaka ayahnya. Kita menghalang seorang yang muktik daripada mewarisi harta bekas hambanya. Kita halang dia. Jadi itulah maksudnya al-hajbu. Itulah yang dimaksudkan dengan hajbu. Man qama bihi sababul irsi minal irsi, daripada mendapat harta pusaka, sama ada kat bikulliyah. Mana bikulliyah? Mana kul? Mana kul? Jami'. Dapat semua sekali. Ini maksudnya daripada dapat semua harta. Daripada dapat semua harta. Au min awfari hadzai. Ni salahnya. Min awfari hadzaihi. Ataupun daripada dapat bahagian yang lebih banyak. Tidak mendapat bahagian yang lebih banyak. Okey. Baik. Jadi wabina ala hazat ta'rif, jadi dekat sini anak-anak, kita menghalang orang yang dah ada sebab untuk mendapat harta pusaka itu daripada mendapat harta pusaka, sama ada secara keseluruhan tak dapat langsung ataupun dapat bahagian yang lebih sedikit. Sepatutnya dapat banyak, tapi kerana ada orang ini ataupun ada sebab ini, dia jadi dapat sedikit. Dia jadi dapat sedikit, okey. Wa bina ala hazat ta'rif, berdasarkan kepada ta'rifan ini, ta'rifan dari sudut syarak ini, fa inna man'u man lam yakum bihi sababul irsi minal irsi la yusamma hajban istilahan. Sekiranya kita menghalang orang yang asalnya tidak ada sebab pun untuk mewarisi daripada mendapat harta pusaka, maka tidak dinamakan sebagai hijab, tidak dinamakan sebagai pendinding dari sudut istilahnya. Contohnya macam mana? Fa'in mana'a man lam yakum bihi sababul irsi minal irsi la yusamma hajban istilahan. Dari sudut istilahnya tak dipanggil sebagai hijab. Contohnya apa? Kita halang seorang murtad daripada mendapat harta pusaka, ataupun kita menghalang orang bukan Islam daripada mendapat harta pusaka, maka tak dipanggil tak boleh juga malam yakum bihi sababul irsi. Maksudnya dia tidak ada sebab langsung, tak ada sebab langsung. Contohnya macam ni. Seorang tu kata saya berhak mewarisi harta dia. Ini sebagai contoh lah kita kata awak tak berhak sebab awak tidak ada sebab pun untuk mendapat perwarisan. Awak tak diberi harta pusaka pun sebab awak tidak dapat perwarisan. Maka larangan tersebut tidak dipanggil sebagai hajban lah. Tidak dinamakan sebagai hajban. Sebab sini malam yakum bihi sababul irsi, dia tidak ada sebab langsung untuk mewarisi si mati. Walaupun dia mendakwa saya berhak ke atas pusaka si mati. Ini sebagai contoh lah. Saya berhak ke atas pusaka si mati. Contohnya macam ni lah, seorang yang mendakwa si mati ada berhutang dengan dia. Ini sebagai contoh. Berhutang dengan dia. Lepas tu kita kata awak ada bukti awak berhutang dengan si mati.
dia kata saya tidak ada bukti, maka awak tidak dapat harta harta si mati. Ini sebagai contoh lah ya. Maka awak cara kita itu ataupun kaedah kita itu tidak dinamakan sebagai al-hajbu, ya. Tidak dinamakan sebagai al-hajbu. Itulah kalau ikut kepada pemahaman ustaz. Sebab apa? Sebab kita menghalang orang yang memang asalnya tidak berhak untuk mendapat harta pusaka, walaupun dia mendakwa dia berhak ke atas harta pusaka tersebut. Okey. Baik. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Boleh faham? Okey. Kalau tak faham tanya terus ya. Boleh, okey, baik. Okey. Tadi dalam bab at-ta'sib kita pun ada bahagian-bahagian taksib kan? Betul tak? Dalam bahagian kita ada jenis taksib, iaitu kita kata berdasarkan kepada sebab, maka taksib itu as-sababiyah, dan satu lagi jenisnya asabah an-nasabiyah. Dalam bab hijab pun sama, ya. Dalam hijab pun sama. Sebab apa dia terhijab? Tadi kalau taksib dalam bab asabah, sebab apa dia menjadi asabah? Yang pertama, kerana sebab yang menyebabkan dia boleh menjadi asabah, iaitulah dia melepaskan hamba. Itu dia panggil al-asabah as-sababiyah. Yang kedua dengan sebab keturunan, ya, kita dia panggil sebagai al-asabah an-nasabiyah, ya. Jadi sekarang ini sebab apa dia terhalang? Maka kita kata dia terhalang, sebabnya ada dua. Yang pertama, dia terhalang dengan sebab ausaf. Ba ini anak-anak kena ingat ya. Ba ini dalam bahasa Arab dipanggil ba as-sababiyah. Ba as-sababiyah. Okey. As-sababiyah. Menjadi sebab. Terdinding dengan sebab ausaf. Ausaf ni jamak kepada apa? Ausaf jamak kepada wasfun. Wasfun. Wasfun ni maksudnya sifat lah, sama je. Ya? Wasfun. Maksudnya dia terhijab dengan sebab sifat yang ada pada dirinya. Satu lagi namanya hajbu bil ashkhas. Ya? Dia terhijab dengan sebab apa ni? Dengan sebab apa? Mana ashkhas? Dia jamak kepada apa? Jamak apa? Ashkhas jamak kepada apa anak-anak? Allah hai. Syakhsun. Allah fatahallahu alaiki. Terima kasih banyak-banyak. Jamak kepada syakhsun. Mana syakhsun? Individu. Individu. Sebab itulah kita kata syakhsiyatuka. Syakhsiyah. Daripada perkataan syakhsun lah, syakhsiyah. Okey. Bil ashkhas, dengan sebab seseorang. Dengan sebab seseorang ataupun dengan sebab orang yang lain. Jadi dia ada dua sebab untuk menghalang dapat harta pusaka. Yang pertama dengan sebab sifat. Yang kedua dengan sebab adanya orang lain. Ada orang lain ni anak-anak semua dah belajar dah dalam bab taksib tadi. Kalau asabah bin nafsi, kalau orang itu lebih aula jihah, ya, maka dia akan menghijab orang yang di bawah dia. Ataupun jihah dia sama tetapi akrab, lebih dekat darjatnya kepada si mati, dia akan menghalang yang lebih jauh darjatnya. Betul tak? Kemudian kalau sama pula yang darjat tadi, maka yang lebih kuat hubungan darahnya, aqwa qarabah, itu akan menghijab yang ab'ad, yang ataupun adhaf, yang lemah hubungan kekeluargaannya dengan si mati. Sebab itulah namanya hijab ini hijab bisyaksi ataupun bil ashkhas, ya. Okey, kita tengok satu persatu. Hajbu bil awsaf. Ini yang pertama ni. Hijab kerana sifat. Kita dah belajar Allahumma salli mani'u minal irsi kan? Betul tak? Mawani' al-irsi. Sebelum ni kita belajar kan anak-anak. Yang pertama kita belajar arkan al-irs. Betul? Kita belajar syurut al-irs. Kita belajar asbab al-irsi. Dan kita ada mawani' al-irsi. Ingat tak apa dia mawani' al-irsi? Apa dia mawani' al-irsi? Sudah dah lah. Macam mana nak jawab ujian malam besok ni? Hai anak comel. Terhalang daripada mewarisi harta. Ya, apa dia?
Apa dia mawani' tu? Dia 3 belaka. Arkan ada 3. Kita kena ada al-muwarris, ada waris, lepas tu ada maurus. Syurut ada 3 juga. Asbab ada 3 juga. Mawani' pun ada 3. Ingat tak apa dia? Al-Qatlu. Sebenarnya dekat sini pun anak-anak baca iaitulah mawani' minal miras atau mawani' al-irsi. Yang pertama ar-riku, hamba abdi. Yang kedua al-qatlu, pembunuhan. Yang ketiga apa? Ikhtilaf ad-din. Jadi cuba kita tengok ni. Rikun, hamba. Hamba ni dia terhalang dengan sebab ada orang yang menghalang dia ke dengan sifat dia sebagai seorang hamba? Sifat seorang hamba. Sifatnya sebagai seorang hamba. Sebab itulah dia panggil hajbu bil awsaf. Al-qatlu, dia sebagai seorang pembunuh. Adakah dia terhalang dengan sebab ada orang lain menghalang dia ke ataupun dengan sebab dia membunuh? Sifat dia sebagai seorang pembunuh. Sifat seorang pembunuh. Ya, ahsantum. Terima kasih Daniel. Daniel baru bersuara. Baik, al-kufru ataupun ikhtilaf ad-din. Adakah murtad itu ataupun orang yang kafir, seorang lagi muslim itu, dia terhalang dengan sebab ada orang lain yang menghalang dia ataupun dengan sebab dia kafir dia terhalang? Dia kafir. Jadi 3 perkara ini kita panggil al-hajbu bil awsaf. Man'u man qama bihi sababul irsi, kita menghalang orang yang dah ada sebab perwarisan. Contohnya suami isteri, tetapi suami itu hamba, maka suami tak boleh mewarisi sebab dia ada sifat dia tu sebagai seorang hamba. Sebagai contoh, padahal dia dah suami isteri dah. Ataupun anak dengan ayah, anak itu membunuh ayahnya sendiri, maka kita halang anak itu daripada mendapat harta pusaka kerana dia bersifat sebagai seorang pembunuh. Ataupun adik-beradik, seorang Islam, seorang kafir, kita halang yang Islam itu mewarisi yang kafir dan begitu juga yang kafir mewarisi yang Islam sebab mereka berbeza agama, disebabkan oleh sifat kekafiran, kekufuran yang ada pada diri salah seorang daripada mereka. Jadi kita halang walaupun mereka dah ada sebab perwarisan, dah ada nikah akadnya dah ada, kita kata tak boleh juga. Seorang tu dah ada dah anak dengan ayah kelahiran, tak boleh, kamu tak boleh mewarisi. Seorang lagi adik-beradik ada hubungan kekeluargaan, kamu tak boleh mewarisi. Sebab apa? Sebab kamu ada sifat ini. Jadi kita halang mereka minal irsi bikulliyah. Tak ada dah. Kita halang-halang terus. Tak berhak waris terus. Maksudnya tak ada dah. Maksudnya kalau pembunuh asalnya dapat separuh jadi dapat 1/4, tak ada. Kalau kamu bunuh terus tak dapat harta pusaka bikulliyah. Bisababin wasfin qama bihi famana'ahu minal irsi, dengan sebab sifat, wasfin, dengan sifat. Apa sifat? Inilah 3 sifat ni. 3 sifat ini. Okey. Ustaz buat macam ni, okey tak anak-anak ni? Ustaz duk main apa? Conteng-conteng ni. Anak-anak rasa okey tak? Ke rasa tak okey? Okey Ustaz. Okey, jelas. Jelas Ustaz pun suka sangat menconteng-conteng ni. Kadang-kadang kelakar nak tengok pun, ya Allah, sebab apalah aku duk conteng macam ni. Tapi Ustaz ikhlas lillahi ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala dengan sebab kesungguhan ini anak-anak boleh faham lah. Itu yang sangat penting. Ustaz nak anak-anak betul-betul faham, jangan faham separuh-separuh. Baik. Jadi dengan sifat 3 sifat ini, maka mereka telah mereka dianggap sebagai mahruman. Mahruman, diharamkan terus daripada dapat harta pusaka. Dan istilah mahruman ini untuk menunjukkan bahawa wujuduhu ka'adamihi. Dia duduk dalam barisan waris-waris itu, dia tidak memberi kesan kepada waris yang lain. Wujuduhu ka'adamihi. Ada tak lepas ni? Allahu Akbar. Okey, tak apalah. Kita terus ambil contoh. Al-hajbu bil wasfi. Ini contoh. Seorang mati meninggalkan, yang mati zaujah meninggalkan zaujun, meninggalkan abun, meninggalkan ibnu qatil. Anak lelaki yang bunuh. Dia bunuh siapa ni? Anak-anak, siapa yang bunuh? Ibu dia. Ya, betul. Yang mati adalah seorang perempuan. Seorang perempuan itu meninggalkan suaminya, meninggalkan ayahnya dan meninggal anak yang membunuh dia. Jadi anak ini maksudnya ni mak dia lah. Yang terbunuh ini adalah ibunya. Ni ibnun. Okey, baik. Jadi anak-anak sekalian, sekarang ini zaujun dapat berapa? Zaujun dapat berapa? Cepat. Yallah. Zaujun dapat berapa?
Allah Akbar. Okey. 1/2. Zaujun akan dapat 1/2. Kenapa 1/2? Sedangkan ada ibnun dekat sini. Ibnu tu terhalang. Ya, walaupun dia wujud anak ini seumpama dia tidak wujud. Khabar tu. Faham tak maksud Ustaz? Ya, wujudnya anak ini anggap dia tidak wujud sebab dia ada sifat sebagai seorang pembunuh. Sebab itulah dia tidak memberi kesan kepada perwarisan suami si mati. Ya? Faham tak anak-anak? Faham Ustaz? Faham ya? Faham Ustaz. Alhamdulillah, kalau faham syukur. Ya? Maksudnya dia tidak beri kesan dah kepada waris. Dia anggap seumpama dia tidak wujud dalam masalah ini. Ya? Ustaz nak apa? Nak tu dulu. Mana? Sekejap. Allahu Akbar. Pointer Ustaz nak kena erase balik. Okey. Baik. Okey. Okey. Jadi wujuduhu ka'adamihi. Sebab itulah Ustaz kata tadi. Tapi tadi kan tak ada contoh. Jadi bila ada contoh, qatil ini sifat-sifat ni, 3 sifat tadi. Yang pertama apa tu, ar-riku, al-qatlu, kemudian satu lagi al-kufru ataupun ikhtilaf ad-din. Kita kata wujud mereka itu dalam masalah itu wujuduhu. Anak-anak kena hafal ni biasa kita pakai ni. Wujuduhu ka'adamihi. Apa maksud wujuduhu ka'adamihi? Daniel? Ya Ustaz. Apa makna wujuduhu ka'adamihi? Daniel? Okay. Daniel kena ni Daniel. Kena matikan apa? Matikan terus speaker tu dia ada, bukan dia mati speaker saja. Dia ada satu bahagian dekat atas tu, kita pilih mood dia adalah mood apa dia panggil? Turn off audio output. Salah satu daripada gadget yang Enta pakai. Kalau Enta onkan benda tu memang dia akan bunyi gempa lah, sebab suara ustaz dia akan berulang di antara 2 gadget Enta tu. Ada nampak tak Daniel? Ke tak biasa main lagi? Ya. Dah tak ada dah bunyi tu. Maksudnya apa ni, dia wujud tetapi tidak dikira. Seumpama dia tidak ada. Ya? Contohnya macam ni lah anak-anak yang minta maaf lah ya, ni Ustaz buat contoh saja ni. Ustaz tahu semua yang ada dekat dalam ni semuanya mata tuju kepada skrinnya bersama-sama dengan Ustaz. Tapi andai kata ada seorang tu dia buka komputer kemudian dia tidur. Dia dengan lainernya tidur, maka wujuduhu ka'adamihi lah ya. Wujud dia dalam bersama-sama dengan kita ini seumpama dia tidak wujud. Sebab tu dulu biasalah kita bergurau dalam kelas kan, ada seorang tu tidur, ya tak? Tidur. Jadi walaupun dia hadir, badannya, fizikalnya hadir tetapi seumpama tidak hadir, sebab dia tak tahu apa satu pun. Dan satu lagi perkataan yang biasa kita duk bergurau dalam kelas, dia panggil al-masyghul la yushghal. Al-masyghul la yushghal. Orang yang orang yang dah sibuk dah tidur, kita jangan sibukkan dia dengan bertanya soalan. Biasanya macam itulah. Masa Ustaz belajar dulu dekat Universiti Islam Madinah tu, biasanya pensyarah kita duk main gitulah. Dia kata-kata gurauan dia. Baik. Jadi anak ini walaupun dia ada dalam masalah, umpama dia tidak adalah wujuduhu ka'adamihi. Maksudnya dia tidak memberi lagi kesan. Maksudnya kalau sepatutnya dia tidak membunuh, dia telah beri kesan kepada, katakanlah dia bukan qatil. Ibnun ada kat sini. Zauj akan dapat 1/4, betul tak? Sebab si mati meninggalkan anak. Kan? Abun dia akan dapat 1/6 saja. Ashabah dapat kat dia. Tetapi bila dia dah jadi qatil, maka dia tidak memberi kesan lagi kepada zaujun dan dia tidak memberi kesan lagi kepada harta pusaka abun. Jadi abun akan dapat ashabah dan bukan lagi 1/6, dan anak ini mahjubun, kita panggil hajbu bil wasfi. Mahjubun hajbu bil wasfi. Asal masalah 2, 1 yang ni tak dapat lah. Kalau harta 144,000, zaujun dapat 72,000, abun dapat 72,000. Okey. Baik.
seterusnya. Okey. 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 Sebab itulah ada kat sini Okey, kita buat macam dulu. Pointer kita erase dulu. Okey. Al-mahjub bil wasfi kal qatil awil kafir awil raqiq fa innahu la yahjibu ahadan hajbu hirman. Dia tidak boleh menghijab orang lain, wala hajbun nuqsan, dan dia juga tidak boleh menghijab orang lain sebagai hajbu an-nuqsan. Bal wujuduhu, malah dia wujud, wa adam wujudihi, ataupun dia tidak wujud, sawaun. Apa maksud sawa? Sama sahaja. Adanya dia atau tak ada, hukumnya sama sahaja. Sebab itulah Ustaz bagi tadi lebih ringkas, wujuduhu ka'adamihi. Wujud dia seumpama dia tidak ada. Dia ada, dia tak ada, masalah tidak memberi apa-apa kesan lagi kepada masalah. Okey, jelas ke kat situ? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey. Ustaz rasa dah pukul 10.30. Jadi al-hajbu bil ashkhas boleh ke kita tangguhkan dahulu ke minggu hadapan? Boleh anak-anak? Boleh. Boleh Boleh? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Tak tahulah tiba-tiba Ustaz jadi ulcer kat sini sakit. Nak bercakap jadi sakit. Macam ada luka dekat belakang sini. Belakang lidah Ustaz. Okey. Jadi setakat itulah saja dahulunya untuk malam ini. Harap-harap memberi manfaatlah kepada anak-anak dalam perbincangan tentang harta pusaka kita. Ustaz matikan yang apa tu? Yang ni dulu. Okey. Okey, baik. Okey. Yang ni Ustaz rasa Ustaz dah hantar kepada anak-anak Ustaz dah hantar dah. Ustaz baru siap sebahagian sebenarnya. Dekat hujung ni masih ada apa tu? Kalau kaedah-kaedah ni masih ada lagi lah yang tak sempat, tapi tak apalah. Yang sempat Ustaz terangkan, yang tak sempat pun kita terang mengikut buku lah okey. Kaedah-kaedah muhimmah fil hajbi. Okey. Baik. Wa naqul bihaza insyaallah yani qad intahayna. Dah habis dah untuk untuk kita malam ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung hajbu bil ashkhas hajbu bil wasfi dah habis. Hajbu bil ashkhas kita sambung pada minggu hadapan dan dia lagi panjang lah lebih terperinci lagi berbanding dengan hajbu bil awsaf. Bil ashkhas dia agak, sebab dia ada kaedah-kaedah dia. Sebagaimana kita belajar dalam al-asabah at-ta'sib, dia ada kaedah-kaedah dia. Hal hunaka soal ayuhal abna wal banat, ada apa-apa soalan tak? Kalau boleh Ustaz jawab, insya-Allah Ustaz cuba jawab Ada soalan? Terima kasihlah walaupun ada sebahagian juga yang tak dapat hadir pada malam ini. Yang tak dapat hadir, anak-anak yang hadir ni bolehlah tolong-tolong sampaikan kalau mereka bertanya ke, mereka tak faham ke, tolong-tolong sampaikan. Ustaz berpegang kepada, kalau kita tahu, kita sampai kepada orang, kita ajar kepada orang, maka Allah Ta'ala akan tambah lagi pengetahuan kita. Allah Ta'ala akan beri kita lebih sabit untuk kita tahu. Sebab setengah-setengah orang ni, bila dia tahu tu, dia rasa ruginya aku nak sampai pada orang sebab takut dia dah tak datang, tak hadir kelas dan sebagainya. Jadi rugi kita kongsi dengan dia kan. Tapi sebenarnya pengalaman Ustaz lah Ustaz pernah lalu perangai yang macam tu, perangai yang jahat macam tu Ustaz pernah buat. Tetapi bila Ustaz buang perangai tu, Ustaz kata tak patut kita buat macam ni. Kita kongsi. Yang tak datang kita terang, kita tolong, sama-sama bantu dia supaya dia faham. Rupa-rupanya Allah Ta'ala beri kita lebih faham dan beri kita ingatan yang lebih kuat. Kita boleh jawab periksa dengan lebih baik berbanding dengan kita hanya pandai seorang diri. Jadi anak-anak yang tak hadir tu kerana sebab-sebab yang tertentu, ada masyakkah dan sebagainya, tolonglah kita sama-sama berkongsi dan juga bantu-membantu. Kalau yang buat nota, kongsilah nota dengan kawan-kawan tak salah untuk kita
kongsi nota. Baik ayuhal abna wal banat. Ada orang tanya ni, ya. Esok sampai ke mana ni keluar InsyaAllah esok kejap Ustaz tengok dulu. Minta maaf. Sekejap Ustaz pun tak ingat dah. Sekejap. Tak buka balik. Nak tengok apa tu. Okey, kita tajuk yang pertama muqaddimah al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah al-arkan wasyurut al-warisuna minar rijal wal warisat minan nisa. Biasanya sampai dekat situlah al-warisuna minar rijal wal warisat minan nisa. Dan juga kalau boleh bacalah anwa al-irsi pun tak apa. Ada 5 slide tu. Muqaddimah dia al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah al-arkan wasyurut, kemudian apa dia? Al-asbab wal mawani' al-warisuna minar rijal wal warisat minan nisa, kemudian anwa' al-irsi. Jadi 5 ini anak-anak bacalah. Dalam ni rasanya semua dah ada. Semuanya dah ada. Kalau anak-anak tengok balik, tengok dalam media tu, rasanya semua ustaz dah kongsi. Media ke file? File. Tengok dalam file. File. Sebab ustaz kongsi daripada yang pertama muqaddimah ilmul faraid, kemudian al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah. Oh, yang lama-lama dulu pun ada. Yang lama-lama dulu contohnya sebab kita belajar dulu pengurusan harta dalam Islam tak? Okey. Tapi yang terkini tu muqaddimah ilmul faraid, al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah. Nombor 3 al-arkan wasyurut. Sebenarnya bukan al-arkan wasyurut saja. Al-arkan wasyurut wal asbab wal mawani'. Dia ada 4 kat situ. Kemudian al-warisuna minar rijal wal warisat minan nisa, dan seterusnya anwa al-irsi. Yang terkini yang dikongsi al-furud al-muqaddarah, kemudian al-asabah, dan akhir sekali adalah al-hajj yang kita ambil sedikit pada malam ini. Yang tu tak masuklah. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh ke jawapan ustaz tu yang bertanya? Izzah, kalau cek balik dalam media tu, tengok bahagian file tu, Izzah tengok nombor 1, 2, 3, 4, 5. Semua baca. Tapi ustaz rasa yang 4, 5 tu sikit je keluar kot. Yang banyak keluarnya 1, 2, 3 lah. Itu yang paling banyak. Ada 20 soalan. Nanti ustaz maklumkan sebab ustaz buka klip pun tak dapat tadi. Dapat tapi dia tak boleh nak buka. Dia tak boleh nak buat pembetulan dan sebagainya. Soalan-soalan nak buat tambahan dan sebagainya tak boleh. Okey. Baik. Kalau tak ada lagi soalan, cukuplah untuk malam ini. Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah kata, salah bicara. Semua yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk semua daripada ustaz dan nafsu ustaz, dan semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Nastaudi'akumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi ustaz minta izin undur diri ya anak-anak ya. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Syukran Ustaz. Terima kasih.